Datuk, so macam mana Datuk ni PKPB ni? Setakat ni Saya duduk rumah aja ke apa? Apa aktiviti Datuk? Sebab saya saya adalah juga merupakan pengarah Institute of Crime and Criminology di Health University. Jadi kita mengajar menggunakan online, tapi selalu kita pakai Microsoft Team meeting kan. Itu di antara cara kita buat dengan student lah. Tapi lately ni sebab corporate liability yang Section 17 Akta SPRM yang telah dilaksanakan pada 1 bulan tu, jadi itu busy. Jadi saya boleh katakan seminggu 3 kali kita bagi ceramah talk kepada seluruh anggota dan juga pegawai dan juga termasuk director dan juga company shareholder mengenai kepentingan Section 17 ni, iaitu corporate liability. Ya, jadi keluar jugalah. Ya, keluar busy, selalu busy. Keluar jugalah busy ya. Cuma online lah kan, online. Kita buat online. Cuma saya juga adalah jawatankuasa siasatan tadbir urus keuangan kerajaan juga. Itu seminggu 2 kali saya terpaksa pergi ke Putrajaya. Tapi itu pun baru-baru ni saja sebab kita dapat surat kan, sebab ada mesyuarat. Yang lain saya rasa saya spend time kat rumah lah. Jadi ada kalanya sebelum ni tak pernah cuci kereta kan, polish kereta kan, exercise. Baju kelawar tak pakai ya? Baju kelawar tak pakai ya? Sebab ramai para suami masa MCO tu macam-macam dia punya aksi, pakai baju kelawar lah dan sebagainya tu. Datuk tak pakai ya? Tak pakai baju kelawar tak sampai peringkat 2. Saya rasa saya tak berubah sebab semua dibuat oleh isteri. Sebab saya ni buat yang hak saya kan. Itu very unfair lah. Dia buat semua kan. Tapi yang saya ni, saya sebelum ni memang hantar kat kedai lah. Tapi sekarang ni kita buat sendiri. Cuma most of the time duduk di rumah, sama ada online with universiti ataupun bagi talk sana sini gitu. Yang lain saya rasa kadang-kadang, tapi saya guna banyak main WhatsApp kan. Tukar pandangan dari segi politik, dari segi crime dan sebagainya. Itu pun boleh menambahkan ilmu lah. Cuma saya rasa satu perkara yang bagus kan, ialah apabila during kawalan ni kita lebih dekat dengan family. Anak saya kadang-kadang dulu saya tengok pagi-pagi keluar, malam baru balik kan. Tapi sekarang ni tengok kita dah bersama lah, makan sekali dan sebagainya. Itu satu kelebihan. We are closer lah. Dan itu bagus. Sebab tak ada pilihan, tak boleh keluar kan? Tak ada pilihan. Yang kedua, mungkin sebelum ni kita tak ada perancangan untuk bertemu dengan anak. Cuma saya ni saya akan buat setiap hari Ahad tu, semua anak-anak saya, cucu saya akan datang ke rumah. Itu kita buat mesti ada buat makan, dan ia merupakan satu mesyuarat keluarga informal, you know. So during this mesyuarat ni besar, kadang-kadang kita tengok ada rasa tak puas hati anak-anak kan dan sebagainya, dia boleh luahkan secara informal. Jadi itu merupakan satu perkara yang bagus untuk kita mengeratkan lagi hubungan antara. Kalau tidak, anak kita diam, kita tak tahu apa dia masalah dia kan. Duit tak ada ke, terlalu banyak duit ke kan. Hulu-hulu lah hulu-hulu. Tapi Gen Y ni dia punya cita-cita tinggi. Saya rasa tapi saya rasa dia kat mak dia dulu lah. Itu merupakan satu perkara yang, sebab bagi saya selalu bagi tahu anak-anak ni, yang mustahak you bagi kat mak. Tak kira lah RM50, RM100. Sebab satu hari apabila dia kahwin, mak ni akan keluar duit tu, betul tak? Jadi mak ni bukan nak duit sangat, tapi nak terima duit yang kita hantar tu online dan sebagainya. Jadi dia proud. Itu adalah satu perkara yang saya rasa ada di kalangan anak saya lah. Tapi untuk saya tak apa. Berapa ramai anak Datuk? Anak berapa orang? Perempuan, lelaki berapa? Saya ada 5 anak. Yang pertama lelaki. Lelaki ni dia arkitek. Dia belajar di saya cerita macam ni, sedap cerita ni. Saya ada 5 anak ni, 5 karakter. Yang pertama ni kira dia belajar bagus, semua A lah.
bagus betul SPM semua A. Jadi dapat pergi overseas, pergi Australia, dapat master dalam architecture. So balik dia kerja okey. So nombor 2, okey study bagus juga. Tapi yang pertama tu dia otak bagus, dia kadang-kadang tak study tapi dia mungkin dia concentrate dalam kelas. Tapi yang kedua ni perempuan dia baca. Dia baca. Macam dia buat okey, boleh 8A, 9A, pergi overseas, dia pergi ke New Zealand buat accounting. Okey. Lepas tu saya ada yang ketiga, yang ni best, kan? Yang ni tak berpandai, dia pun slow macam saya lah, style slow sikit. Lepas tu saya tengok tapi dia ni kalau kita tanya exam, bagus. Kalau kita tanya anak lain, ya susah kan? Jadi apabila result mari tak bagus. Jadi dia apply tak dapat pergi universiti sebab memang markah dan juga result tak bagus. Tapi mak dia ni susah hati, satu hari apply UiTM. Dapat buat diploma dari accounting sebab dia slow. Kita tak boleh paksa kan. Ini saya nak cerita anak macam ni dan kelebihan dia tu. Jadi dia ni apabila dia slow, kita hantar pergi UiTM habis diploma. Lepas habis diploma, saya kerja kat Health University, dia boleh further study dia punya bachelor degree kan. Second year terus. Dekat Health free lah. Lepas tu sebab saya staff di sana. Lepas tu tengok dia belajar. Tapi yang best tu masa di Melaka tu, mak dia terpaksa pergi every week. Pergi tengok, bawa balik, mandi, hantar pagi. Nak pastikan bahawa dia dapat sekurang-kurangnya diploma tu. Sebab kita graduate, wife saya pun graduate, takkan anak tak graduate kan. Jadi mak dia saya kontrol juga, hantar ke Melaka, hantar balik. Lulus diploma dan buat bachelor di HAP. Di HAP pun kadang-kadang fail, pass, fail. Tuition kat rumah. University tuition. Mak dia hantar ni, orang mari tuition, bla bla bla, pass. Tapi yang best part ni pass. Saya ni ahli Senate. Jadi masa combo tu saya memang duduk depan lah. Jadi apabila dia di HAP ni kita ada first class kan. Second class lower, second class apa. Lepas tu third degree. So mari tang dia tu third class degree. Third class honors. Tapi dan kena ingat, she's good in business. At the moment, dia ada 2 kedai ala Starbucks tau. Yang dinama Kuatak kan, yang di taman tu dia punya, dan juga satu di New Central. So she need money to do business, bagi duit, very successful. Ada 2 macam coffee punya kan. Coffee punya macam Starbucks lah. So dia ada 2. So dia kelebihan dia kat situ. Dan yang keempat, yang ni lagi best, yang keempat ni LCE bagus. Lepas tu dia action masa SPM terus dapat 2-3A. So masa nak apply universiti tu, of course dia nak universiti bagus tempatan ni. Tengok dapat di UiTM, di Jengkau. Dia menangis. Mak dia fikir macam mana nak buat ni. So ada advertisement keluar Uniten. Mak dia pergi bawa dia ke sana, tengok Uniten, try. Dapat yang kira the worst lah sebab result tak bagus. Dapat bachelor in computer science. Dia tak nak, menangis. Dalam kereta saya dengar daripada U10 sampai rumah, mak dia pelasah sikit lah, marah-marah sikit. Bagi encouragement, marah-marah. Dia appeal. Dia tunjuk result dia, mock exam semua. Dapat buat bachelor in engineering. Bukan mechanical, civil engineering. Tapi Dang tahu, dia tak balik rumah cuti dah. Every semester, walaupun dia dapat 2-3A, every semester dean list. Wow. Last 4th year ke 3rd year, best student civil engineering. This is another character. Itu yang nombor 4. Lepas tu nombor 5. Nombor 5 ni dia pergi buat degree dekat Health University lah, start dia buat marketing. So lulus lah, dapat second class lower. Tapi dia ni adik-beradik ni kadang-kadang dia buat online business juga. So dia ada accountant, dia ada abang dia tu arkitek ni, boleh fikir apa-apa kan. Dan kita pula orang Kelantan ni, kita benda beli apa online ni kan, nak jual ni pandai. So dia orang ni selalu bincang-bincang,
Dan kita ada anak yang marketing, ada anak accounting kan. Itu memberikan satu manfaat yang bagus. But they are very close. Kita selalu bagi tahu ke dia orang, you have to be close. Tapi saya tengok tak pernah bergaduh. Dia mari sini apabila hari Ahad tu bermain-main termasuk dengan cucu walaupun seorang, tapi they are very happy. So I'm very proud. To me, I don't want to live, but I don't have money lah. Saya tak akan tinggalkan duit ke anak saya 10 juta seorang sebab dalam kerja saya ni 37 tahun saya dapati bahawa orang yang buat macam tu, anak dia boleh hilangkan duit dalam sebulan, 2 bulan saja. Bagi saya akan bagi education saja. Sebab dengan ada pelajaran ni, di mana-mana berlaku esok-esok pun dia akan hidup. Jadi pelajaran merupakan satu perkara yang begitu penting. Cuma, ialah kalau saya ada rezeki, dia nak beli rumah ke apa, kita boleh dah top up. Tapi dan faham satu ya, Gen Y. Saya ada anak saya yang kedua ni, dia kahwin. Jadi dia dengan husband nak beli rumah. Saya pun ada duit sikit, saya offer lah nak top up. Dia tak nak. So saya fikir kenapa? So for this Gen Y, saya rasa dia nak yang dia sendiri. Lepas tu dia bagi tahu kalau klien nak tolong beli apa ni furniture, okey. Betul. Mana yang esok dia tak boleh cerita kat klien kata duit ni daripada kita. So this is Gen Y. Satu lagi semangat Gen Y ni yang juga tak apa baik saya tengok. Kalau zaman saya dulu, kalau saya kerja BPA dulu kan, saya pun takut nak melompat kerja dan sebagainya sebab takut hilang apa ni pension, tak dapat gratuity dan sebagainya. Tapi dia orang ni kalau ada lebih sikit gaji dia lompat. Dia tak kira. So saya tengok bukan anak saya saja. Tapi saya mana-mana pun gitu. Ini merupakan generasi yang tu. Cuma kalau dah nak tahu dari segi integriti, nak tahu. Sebab ini bidang saya. Dari segi integriti saya nak cakap overall mengenai Gen Y ni. Okay. Daripada 2013 hingga 2018, tangkapan ni yang dibuat oleh SPRM adalah lebih kurang 5,000 orang, tetapi 53% dan 53% adalah budak-budak berumur 29 tahun hingga 39. Saya ingatkan generasi kita ni dah habis. Kalau kita tengok rejim-rejim lama, rasuah, pemimpin kena tangkap, pemimpin kanan, prime minister, whatever itu kena charge. Ada kes itu lain kira. Tapi Datuk, suara Datuk terlalu low. Datuk kuat sikit, Datuk tak dengar. Sedap sikit cerita. So mungkin mungkin generasi ni saya duduk perasan generasi ni merupakan generasi yang teruk juga sebab kita harapkan generasi ini mereka ni akan menjadi seorang pemimpin sebab dia ada dalam sistem yang kena tangkap 53% ni mereka adalah terdiri pada kakitan kerajaan ataupun mereka ni adalah ahli politik dan sebagainya. Sebab dalam tahun 2003 satu kajian yang dibuat oleh UKM dengan BPR masa tu, dia kaji dalam universiti, dia tanya budak universiti ni, kalau kamu ada kuasa, kalau kamu ada peluang, adakah kamu hendak terlibat dalam rasuah? 30.5% mengatakan bahawa kita akan melakukan rasuah jika kita ada kuasa. Tapi apabila saya bagi statistik tadi, iaitu 2018-2019 tadi, menunjukkan bahawa apa yang dia cakap dulu, kan, dia dah ada dalam sistem ni, memang dia buat. Oh, dia buat. Tapi kalau ikut dia jadi jahat. Tapi kalau ikut saya punya teori, kita ada satu teori yang dikenali sebagai fraud theory. Di antara fraud theory ni selain daripada pressure opportunity sebab kita ada tempat kita kerja tu ada lombong emas. Tetapi satu lagi kita kenali sebagai rationalization. Rationalization ni maknanya macam dia technique of neutralization. Maknanya dia orang ni tengok kalau pemimpin rasuah, kalau dia boleh ambil, kenapa aku tak boleh ambil? Jadi ini merupakan salah satu sebab saya rasa budak-budak muda ni telah mengikuti jejak langkah kita yang membuat kita melakukan sesuatu yang tak baik. Jadi saya rasa masa depan kita gelap dari segi integriti. We are facing tentang integriti tu, Datuk Sri Akbar. Integriti tu kena pupuk ataupun dia ada kat dalam kita punya DNA? Ataupun soalan yang bagus. Dia sebenarnya ada dua, okey. Di Sweden dan juga di Holland, dia pupuk integriti ni kepada budak-budak umur 4-5 tahun. Maknanya di tadika tu dia lebihkan penting kepada mata pelajaran dia adalah integriti. Hormat orang tua, jangan buang sampah, jangan ambil hak orang. Petang-petang dia pun pergi ke railway station, lepas tu dia beratur sebenarnya, dia ajar.
Tapi itu salah satu daripada didikan, dan juga cikgu-cikgu dia adalah selalunya lulusan PhD. Kalau ada master pun dari segi child development. Tetapi apa yang yang tak boleh berlaku di Malaysia ni, saya rasa, walaupun kita ambil lecturer-lecturer yang bagus, kita ikut model yang dibuat oleh Sweden ataupun Holland, tetapi di Malaysia ni mungkin budak-budak tu kita boleh ajar tu, tapi apabila balik di rumah, ibu bapa punya perangai, Betul. ibu bapa punya behavior yang kita ni lebih kepada isu integriti, dan kita tak tunjuk benda-benda baik, maka saya rasa budak ni akan jadi tak baik balik. Betul. Itu saya. Ya, Datuk Sri, betul. Sebab kadang kita dekat rumah kita ajar integriti, kita ajar macam gini, macam jangan perkauman, hormat agama orang lain dan macam benda-benda macam tu lah. Tapi bila dia masuk pergi kelas, mak bapak budak lain ajar anak dia lain. Oh, you bukan Melayu, you bukan Cina, you bukan India, you bukan Melayu, benda-benda macam tu. Dia jadi perkauman balik. Dan benda tu daripada kerana darjah 1 kita tengok budak-budak dah start. Pasal mak bapak dia orang lah yang, jadi macam mana kita nak break cycle ni? Tak ke Susah. mana? Habis tak ada harapan ke? Dah tak ada Sukar. future ke? Sukar. Sebab benda ni dah bertambah. Kita harap kau generasi Gen Y, Gen Z ni beranak 1995. Gen Alpha 2013. Jadi Gen Z ni yang saya kata tadi, yang ditangkap oleh SPRM ni merupakan gen yang akan menjadi pemimpin. Bagaimana kiranya yang nak jadi pemimpin pun rasa macam mana you nak anak you jadi baik. You don't care anymore because you are materialistic. So it's a very difficult situation. But the main problem here that kita tak ada empirical study tau, scientific study yang menunjukkan apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan krisis integriti ini berlaku di kalangan kita di Malaysia. Tapi adakah ia disebabkan cara kita dibesarkan? Adakah disebabkan oleh sistem pelajaran? Ataupun disebabkan oleh sosioekonomi? Kita tak tahu sebab kita hentam kromo saja. Sebab itu sebabnya agensi penguatkuasa, dia kalau nak mencegah rasuah ke, nak settle kes integriti ke, dia pergi macam kita tengah malam lah, agak-agak. Sebab you tak ada itu, you tak tahu di manakah, adakah ia terletak kepada budak-budak muda ni, adakah ia disebabkan oleh upbringing sebagainya, dan ini merupakan satu perkara yang patut kita cari secara saintifik, then only kita boleh come up with our own model. Kita tak boleh simply tiru macam sekarang kita tiru ICAC, Hong Kong, sebab dia different ethnic. Di Malaysia ni kita ada different ethnic, tak boleh. Kita kena ada kita own model dengan cari sebab tu saya rasa apa yang saya nak jawab yang Dang tadi, kemungkinan besar kita boleh improve dari segi integriti. Susah satu macam bagaikan seperti coronavirus, pandemik coronavirus COVID-19. Betul. Dah tak macam dah norma baru orang kata. Betul. Sebab saya rasa dari segi integriti ni sukar sebab kita ni lebih materialistik dan kita pun tengok nak hidup mewah, tapi kajian yang menunjukkan bahawa kenapa budak-budak yang orang yang kerja tu dia melakukan rasuah. Yang pertama sebab nak hidup lebih mewah. They want to live beyond me. Kajian luar negara ke, kajian di dalam negara memang itu nak hidup. Tapi tak salah jika sekiranya kita belajar, kita kerja, habis kerja malam, kita pergi jual pasar malam ke, kita buka book kereta ke, kita kerja online ke, tapi asalkan jangan menjejaskan core business kita, betul. Tapi masalah kita duduk rumah, duduk fikir macam mana nak tipu, sebab kita kena ingat bahawa kebanyakan daripada tangkapan-tangkapan penyelewengan, scam, kalau kita tengok di luar negara, ramai juga di kalangan orang Malaysia. Jadi kita ni bahagian penipu yang nombor satu. Tapi jadi Datuk Sri, sebab satu perkara lagi, kita tengok orang yang tak ada integriti, dia jadi leader. Dia kaya dan dia bawa kereta besar dan ada rumah besar. Orang yang ada integriti, hidup dengan integriti, miskin papa ke dana. Itu yang kadang-kadang kita rasa macam tengok crooks jadi leaders. Tapi Dan salah tu sebab saya dapat banyak klien yang datang jumpa saya, orang kaya raya, ada franchise, orang daripada Penang, daripada Ipoh, daripada Kelantan, mari jumpa saya, terangkan malam tak boleh tidur. Tahu? Mari cerita kata anak dia seorang lagi keluar dengan ni orang bangsa Afrika, malam-malam pergi tak boleh tidur. Sebab
yang pertama saya ingat dan kena ingat bahawa di mana datangnya duit yang kita bagi ke anak kita tu. Betul tak? Dari segi itu. Dan Kalau kena ingat orang tu tak ada integriti, dia boleh tidur malam. Orang miskin pun boleh cannot, tak boleh tidur malam, cannot, Datuk Seri, sebab kena cannot. gigit nyamuk, sebab kena Yalah. tak ada bumbung, tak Tapi tidur dalam no, kawasan yang keadaan yang no, selamat. tapi di Malaysia tak adalah stroke tu. Cuma you kena ingat bahawa orang yang jumpa kita tu, ada salah seorang daripada agensi peguat kuasa, dia bekas CPO, dia cakap saya, setiap kali dia sujud tu, dia nampak orang bagi duit $1. You want to live that kind of life? Macam ni dah kita. Kita muda-muda dulu kan, kita mengorat lah, kita kadang-kadang ada jahat lah dan sebagainya. Kadang-kadang kita janji dengan perempuan kita nak kahwin, tak kahwin bukan sebab cinta ke apa, sebab lain kan kita buat. Dan tahu tak, apabila kita umur 60 macam ni, benda ni mari tau. Kalau perkara-perkara yang sedemikian yang kita buat salah tu boleh mari, apakah ia tak mari sekiranya kita melakukan rasuah? Come on lah. I tell you, that's why this is a very important message for those who are involved. You sekarang umur 40, 30 tak apa. Apabila you come at our age ni, kita kadang-kadang yang benda-benda lama mikir tau. Oh, I shouldn't have done that. Itu pun benda-benda yang biasa. Ini you nyanyi orang, you bunuh orang, you ambil duit orang, you tipu orang. Betul tak? That one will done. Bapa tok kita pada cakap, kadang-kadang kata jangan buat jahat lah, kali tua-tua nanti benda ni akan mari. Semua ada cerita. Tapi masa tu kita macam tak percaya. Tapi apabila kita sampai waktu tu, maka kita ingat. Sebab dah kena ingat, apabila kita duduk seorang, kita apabila dah 60 ni, kerja tak apa ada. Yeah. Kalau kita muda, kita banyak kerja yang dia, kita lupa. Ini kita duduk rumah mula lah benda ni mari, benda tu mari kan. Sap komputer main balik. Sebab dari segi kajian ni, dan akan lebih ingat benda-benda yang kita lebih ingat benda-benda yang lama daripada benda-benda yang kita baru. Ada memang gitu dalam sistem kita. Itu di antara yang kita boleh cakap. Karma lah, kata Sri Basically karma. Sama ada cepat atau lambat je lah. You cannot sleep at night. Some of them bukan tu saja, rumah tangga porak-poranda, anak lari. You ada 100 million, anak you tak jadi apa, you nak macam tu lah. Dan saya tengok ramai orang-orang yang ditangkap SPRM, apabila kita interview dia, kita interview anak dia, anak semua tak berjadi kan. So kita kena percaya bahawa dalam segi agama pun apa yang kita makan tu apa akan jadi. Betul tak? Darah daging kita. Saya lebih apa saya bagi talk, saya suka pakai ni. Kadang-kadang kita makan benda-benda yang tak bagus ni, yang haram ni, katalah makan pak kita jadi macam satu bukan bisu, macam panau kan. Panau tu esok apabila anak kita beranak, dia akan jadi tak payah panau lah. Kadang-kadang kita ada mak kan, bermak kan. Kita ada mak. Kita beranak kadang-kadang anak kita ada mak, cucu kita ada mak kan. Itu apakah hasil daripada benda kita tak ambil tu. Jadi esok bayangkan cucu kita ni, yang generasi kita mungkin 3-4 generasi lagi, esok dia tahu bahawanya kekayaan datuk aku dulu adalah datang daripada hasil-hasil yang tak halal. Lepas tu, dia pula jadi imam sekarang. Dia pergi Azhar atau mana jadi orang baik. Dan rasa dia tak marah ke datuk dia. Kan? Yeah. Dia mesti mengatakan bahawa I don't want all this thing. Why should me? But it's already in my blood. Betul. Tapi saya benda ni tak apa cantik lah. Saya suka bagi teori lalat taik tau. Lalat taik, sorry lah, tak apa cantik. Tapi yang mustahak kan. Kadang-kadang, tapi sebab tu kalau rasuah ni, kita tak kira sama ada kita buat agama ke kita apa. Sebab di Holland apa, di mana ada agama kan. Di Sweden kan. Tapi dari segi integriti nombor 1. Tapi dah kena ingat bahawa kadang-kadang kita kecil-kecil ni jahat. Memang jahat. Curi sana sini. Over jahat. Tapi kalau kata bapak kita ni seorang imam, dia tengok kita jahat, dia pun hantar tahfiz. Kan? So baik tahfiz. Tahfiz pun banyak problem juga. Tengok-tengok dia ni pasal dia cakap, dia belajar, boleh pergi Azhar. Pergi Azhar buat syariah punya, buat apa ni, law lah dari segi syariah, balik jadi hakim. Dan kena ingat bahawa majoriti yang jahat ni, genetically ni, dia akan jadi balik. Sebab apabila ada tiga perkara yang akan mempengaruhi orang yang jahat ni. Kita panggil 3 ta. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita.
So Harta, dia tahta dan wanita. tahta, harta, wanita. 3 tak. Kalau 4 tak, auta lah. Kan? So in theory, these people, you know, these people, itu sudah ada hakim-hakim di Mahkamah Syariah pun tangkap. Betul tak? Padahal you sepatutnya agama, you dah pergi belajar kat Mesir kau kat mana, you tak sepatutnya je tu. You have to be whiter than white. You must not only be clean but seem clean. Tapi dia kena tangkap juga. Sebab apa? Teori latai. Maknanya, apabila dia sedap tu dia makan habis yang baru, habis dia pergi balik kat yang lama tu. Tapi tak ramai yang boleh mengatasi 3 tak tadi. Kalau you dah ada dalam insting ni, biological, genetic factor, dah ada dalam tu, kemungkinan besar untuk kita. Dan ada setengah bosses lah yang kalau dengan kita ni, masa kita ni dia jadi imam semayang, masa dia biasa pengarah biasa, jadi imam lah, jadi apa. Tapi apabila jadi ketua pengarah, dia dah start pergi karaoke, minum, budak perempuan duduk sini, gitu, dah over. Tengok. Nah, sebab 3 tak tu. So benda-benda macam ni, okay, this is called social bond. Hari ni, saya boleh bercakap mengenai anti rasuah bagus dan sebagainya. Apakah esok saya tak akan terlibat dalam kes-kes yang tak baik? Belum tentu. It is called social bond, you know. Anything can happen to me until I die. So satu kes di Melaka, seorang pedatuk ni, umur dia 84 tahun. Dia terbuat benda tak baik kepada cucu dia. Kan? Buat cucu dia. Memang tak baik. Tapi polis tangkap dia, siasatan menunjukkan bahawa masa umur dia 10, 7 sampai 83, masjid tak tinggal. 5 waktu. Tapi social bond dia tu break masa umur dia 84. So gone, everything gone yang dia buat bagi. Baguslah. Itu sebabnya lebih baik kalau nakal-nakal zaman kecil tu, kalau you tukar lagi baik lah. Tapi social bond dia percaya. Ini bermakna, dan maknanya hari ini, selagi saya ni tak mati, I don't know what will happen to me. If I become Prime Minister, maybe I become worse than the President one. Who knows? Because number one, I do not have the power yet. Once I have power, I can change or people can change me. Betul tak? Betul. Saya dah tengok banyak kali, tiap-tiap hari saya kena tengok kawan-kawan kita pun jadi macam tu, kan? Dan orang lama, wartawan lama, you know, so you boleh tahu daripada asal-usul dia sampai sekarang jadi apa, kan? You can read. Masa interview dia lain dan sekarang lain. So itu manusia. So maknanya kita tak boleh sombong mengatakan bahawa kita akan bertukar. Boleh tukar nanti kita mati, tengok orang boleh baca itu. Okey, rekod dia macam ni. Kan? Betul. Datuk Sri, saya nak tanya. Tadi sebut tentang ada 5 orang anak. Saya ada 2. Kadang-kadang rasa 2 tu rasa macam ada 20. Dan dengan kerena-kerena faktor-faktor yang lain. Macam mana anak-anak Datuk Sri pernah tak menipu? The fact that father dia adalah seorang expert in fraud dengan tahu segala penipuan. Anak-anak pernah tak cuba menipu? Macam mana? Ataupun sebagai parent, macam mana kita nak tahu anak kita menipu? I suspect seorang ada. Sebab dulu masa dia kecil-kecil, dia falsified my signature. Yang nombor, okay, saya guess. Saya guess 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 2. 5. Nombor 5. Okay. So sekarang pun adik tengok dia selalu keluar dengan boyfriend lah. Okay, boyfriend everyone. Tapi I do suspicious. Ada orang bawa kereta, tengok dia bawa kereta I tau. Dia bawa kereta without my permission. Tapi yang lain tip top. Yang lain, yang nombor 2 ni dia cakap, yang perempuan tu. You know, I have cucu with her, cucu. I want to see my cucu. No. Dia ikut undang-undang, tak boleh keluar. So baru last week, raya baru tengok. 2 bulan tak boleh. So strict. Nombor 1 lagi strict. Nombor 1, kita masih ingat lagi masa duduk mana, US ke mana. Apabila kita buat keluar barang, dia have you paid? That kind of thing. Dia ada. Tapi yang last tu, saya pun kadang-kadang cerita kat wife ke siapa, saya kata di antara ni. Tapi she's a nice lady lah. Bukan maybe she's afraid of me, tak tahulah. Tapi saya rasa dia ada tipu saya. Macam mana nak tahu? Yang lain, macam mana nak tahu anak-anak kita kalau dia tipu? Oh, boleh tahu reaction dia lain. You know, you tanya
kata dia tanya kalau anak lelaki, did you smoke kan? Dia kalau cakap no, mula dia tanya dia tanya dia baru balik ataupun jumpa kakak, dia kata tak. You tanya dulu, you can see dia punya tone je kan, voice dia. Lepas tu you tanyalah, are you smoking? Tak. Dia punya ni lain dan dia reaksi lain, dia nak tengok you sama ada you percaya dia tak. Tak ada tinggi sikit. Lain, one of the way. Memang lain. Tapi saya rasa sebagai mak kan you boleh tahu. You will know, right? You will know. Kadang-kadang sebagai mak, kita tahu anak kita tipu. Tapi kita tak malas nak confront. Sebab kita takut kalau kita confront, kita jadi macam frust. Atau kita tak nak jadi, sebab saya rasa macam kadang-kadang kita confront, saya fikir kalau saya confront, dia akan buat lagi, dia akan buat belakang. Betul. Lebih baik dia bagi tahu dan saya pretend yang kita meet in the middle lah kiranya. Saya pendekatan Datuk Sri saya ambil, saya tak suka kalau dia buat, kadang budak-budak remaja mesti dia isap okok ke apa ke. Macam kita pernah muda, kita semua tu kita pun pernah buat benda-benda nakal. Jadi mak bapak saya pula dulu garang. Semua benda saya tak bagi tahu dengan mak bapak. Saya break that cycle, saya tak nak anak-anak saya tak bagi tahu dengan saya. Tapi macam mana kita nak tahu, okey, antara mungkin parents kan, apa ciri-ciri simple lah. Kita tak perlu nak jadi pakar kriminologi, tetapi benda-benda yang kita perlu tengok tahu macam, okey, apa yang kita patut buat dan macam mana nak kena pasti. Selain daripada kita macam wasangka, waswat, rasa macam suspek, dengar insting-insting kita yang anak-anak kita tipu, tapi apa lagi yang kita boleh tahu yang macam mana nak tahu dia orang tipu? Tapi saya rasa sebagai ibu bapa lah, actually mak kan, you ni lebih daripada lie detector lagi lah saya rasa. You can detect, cuma you kena believe your instinct tau. You fikir macam tak boleh. Tapi macam kita cerita lah, Gen Y sekarang kita tak boleh marah. Tak boleh macam kita dulu, kita pergi first time kerja tu dia buang file. Sekarang tak boleh, kena cakap elok. Kita kena ingat macam Dan bagi tahu ini mungkin boleh merosakkan. Tapi kita boleh guna psikologi selain daripada ciri-ciri isak lagi lah. Kita boleh gunakan psikologi, iaitu kadang-kadang kita hantar gambar-gambar apa, orang sayang ibu bapa tau. Kalau ibu tak ada macam mana bapa tak ada, dia demam tu tau. Kadang-kadang hantar kat tu. Kadang-kadang kan orang ada anak ni dia tolong ni, bapa dia tua gitu kan. Something like that kan. Satu lagi ada juga kadang-kadang dalam perjumpaan kita Sunday tu, kita pun indirectly cakap juga kan. So, saya tengok anak dia tu kan, kita bagi hint lah kan. Tapi tak bagus juga untuk compare lah. Tapi I have no choice. Kadang-kadang kita terpaksa cakap juga. Sebab saya pun tak pernah marah yang kecil ni. Saya pun jarang marah lah. Dia pun, saya boleh tahu kata dia nak tipu ke tak tipu ni, masa dia balik malam, dia akan tegur saya. Oh, dia tegur? Ya. Ya okey kak, ni saya ni Yahya beli ni. Tu beza tahu. Itu dia try test power. Test power, tapi dia ada buat sesuatu yang dia tahu saya tak suka. Oh, okey. Itu salah satulah. Jadi you tengok reaksi dia lain. Yang lain saya rasa itulah, kita kalau nak tengok dari segi apa ni, tapi saya yalah, dia macam Dan cerita lah, kita dulu pun ada boyfriend girlfriend kan, tapi selalunya dia datang ke rumah, okey. Cuma saya selalu juga cakap, when I'm not at home, no boys can come to my house. Cakap ada. Itu every time nak ni, no boy ni kan. Maknanya tak nak benda-benda yang ada neighbor kan, akan tengok benda tak bagus. Saya beritahu awak lah. Sebab you nak you keluar pergi ya, don't stay at home lah. Itu antara saya beritahu. Tapi cuma saya lupa cerita tadi. Kadang-kadang Dan ni mustahak tau. You ada nombor 1, anak you bagus, katalah arkitek ke apa. Tengok kahwin queen control. Orang tarik dia habis. Hilang satu dah. Nombor 2 doktor, perempuan, comel. Kahwin dengan mana businessman, dah tarik 2. Dah. Yang nombor 3 tadi yang slow kan. Duduk rumah sebab berniaga ni. Nombor 4 pun kahwin, ting-tong, dia duduk luar. Yang kelima duduk luar. Siapa nak jaga kita? Yang nombor 3 tadi lah.
yang lemah dalam pelajaran tu. Maknanya labeling theory. Kita call labeling theory. We cannot simply label you tengok you dapat third class honors. Your brother first class, waktu second class, apa gini. Kita tak boleh label, tak boleh. Sebab ada kelebihannya. Kelebihan dia tadi, dia jaga kita. Yang kedua, dia ni setiap kali mari, tapi my wife cakap, I punya kesayangan lah selalu. Yang nombor Dia 3. kata memang lah. Dia kata nombor 3, saya kata tak ada, cakap sama je. Tapi my wife punya, sebab dia datang rumah, dia picit I dah. So, she's a totally different. Picit ni, tegur, cium, dia she's a different. Penyayang. Dah. She's married ni. Tapi yang I yang sebenarnya, yang first tu, bini I sayang. You tahu, masa I muda-muda, every time I ni suka buat teh. Dia pun buat teh, ada special teh lah. Teh Pakistan, you kena rebus sebagainya, dia belajar lah. Tapi lama dah tua ni, tengok dia pun malah dia beli kopi Akiong. I pun masak air sendiri, bubur Akiong, minum Akiong. Tapi dah, hari Ahad, apabila I tengok anak I nombor 1 hari, I cakap aku hari ni dah okey, mesti ada teh. Sebab anak dia yang kesayangan mari, dia akan buat teh. From that lah. So very interesting. Tapi lately ni I cakap ke dia kan, since I keluar minum selalu kan. Sebelum MCO kan. So I tengok you want me to be home, buat teh balik. Dia dah start buat teh balik kan. Buat sedap. Sebab dulu di Taman Tun ni masa raya kan, selalu kita buat malam raya kan, semua kita pergi melawat rumah kan, daripada masjid, rumah pengurusi masjid tu makan sedap lah rumah dia. Lah rumah saya. Rumah saya minum teh sebab dia tahu rumah Akbar ni minum teh sedap. Cerita gitu lah. Okey, lepas MCO nanti insyaAllah Dan Sri datang rumah Datuk Sri minum teh Teh Pakistan Boleh. Teh Pakistan katanya. Teh Pakistan tu macam mana? Macam mana buat teh Pakistan tu? Dia rebus. Dia rebus. Lepas tu dia pun dia cari teh yang special, dia pergi beli susu yang bagus ni. Lepas tu dia campur. Teh jenis apa? Teh macam mana? Teh daun teh. Teh macam teh apa? Teh serbuk apa? Teh serbuk. Sebab hari tu dia dulu saya suka minum kat mamak ni, restoran Ismail. Jadi pergi. Jadi oleh kerana hari-hari dia baik dengan Tokek. Jadi dia joke dengan Tokek, mana you beli teh kan. Jadi Tokek dia kata ni, dia pun baik dengan manager. Manager dia tak jual 2 kilo 3 kilo. tapi dia ada campuran dah. Dia ada campuran. Sedap semua. Susu cair, susu pekat lah, apalah. My menantu semua mari, dia memang tanya tu dulu. Teh. Orang saya kalau kadang-kadang friend mari ke teh dulu. Sekat ni lah. Cuma I cakap dia, since I pun dah tua ni, buatlah jangan manis sangat. Kurang sikit lah. So okay lah. Gitulah antara dia dah. Ya. Anak-anak ni macam-macam sebenarnya perangai. Macam satu company lah. Ada macam-macam karakter. Tapi Dan, kita never give up dah. Tapi as Dan say, we try our best to improve dia kan. Kadang-kadang dia kadang-kadang dia kalau umur 16, 17 kita panggil apa ni? Kita panggil apa lah, lupa. Dia ada satu terminologi. Dia sedang memikir dia punya arah tuju tau. Panggil apa dia dari segi I lupa. Tapi maknanya we have to be careful sebab a lot of orang kaya ni, anak dia hantar Kuala Lumpur, you mengaji, dia bagi duit. Tapi kadang dia orang ni tak mengaji. Tapi ramai anak-anak orang kaya ni force anak dia suruh jadi doktor. So we talk to a few of them who got problem, who were involved in drugs. Apabila bapak dia hantar suruh kita interview, kita tanya, dia cakap tu aja. Saya ni suka chef kan, suka menyanyi, pop, tapi mengaji pandai. Bapak suruh pergi buat doktor, I pun bagi CJ kat dia. After that, involved in drugs. Sebab dia, bapak dia nak duit bagi dia. So that kind of thing saya rasa tak boleh juga. So I think right now, as a father, kita pun tak tahu apa kejadian anak kan. Dan sekarang ni, katalah sekarang ni dia orang masih okay, apa ni, baru kahwin 3-4 tahun. We don't know lah. We don't know what happen. Tapi saya alhamdulillah sebab saya dapat menantu baik. Saya tengok menantu yang pertama kan, ni dia bapa dia askar tapi dia memang orang baik lah. Saya tengok, saya tak jarang jumpa orang baik ni. Tapi saya ni, saya tulis buku dan tahu tak? Sebab bapa dia mati, I want him
I want him nak anggap saya ni bapak dia. Jadi dalam buku saya tulis saya ada 7 orang anak tu. I Oh. never say that I ada 5 anak. Benda-benda macam ni lah, very important lah. Sebab saya fikir dia panggil ayah. So we are like macam anak kita lah. So kebetulan dia ni budak baik. Tapi kalau tak baik kita cakap tak baik lah, yang last tu kan. Kebetulan budak baik, kita alhamdulillah. Lepas tu dia respect ni. Tapi YI ni pelik tau. She will communicate with the menantu. She will communicate with menantu ni, respect dia tau. Ada apa-apa communicate dengan menantu. Dia macam tu, dia tackle menantu. Dia gitu. Sebab anak I nombor 2 tu dia very quiet tau. Katanya apa, ya gitu, tak cakap, dia kurang. Yang nombor 3 tadi, kalau main rumah cakap tak berhenti. Orang pompeng, yang business lady tu, pompeng. I cakap, pompeng cakap. Yang last pun banyak cakap juga. Tapi saya rasa yang lebih tak cakap tu yang nombor 2 dengan nombor 3 yang unit 10 tadi, yang nak pergi jengka tak Eddie kan, yang unit 10. Jalan okay. Tapi saya rasa dah whatever it is, kita kena bersyukur anak kita balik rumah kan. And then we try all our best. Tapi saya rasa kita tak boleh banding dengan zaman kita dulu. Memang budak-budak sekarang ni dia buat macam tak dengar je. Dia buat tak dengar. Tapi saya rasa tak dengar dia, lepas tu mulut tak nak cakap. Mulut betul. Tak nak communicate. Dia tak ramah. Dia tak nak communicate. Dia tak nak communicate. Secara generalnya secara gender saya rasa as long as dia balik rumah, dia respect kita kan, itu dan kita we try our best to improve kan. Jadi dan Mustok juga jaga menantu esok ni. Teori dia saya bagus ha. Sebab anything kadang-kadang dia nak buat benda melalui anak kita tak nak cakap ni, yang payah ni, dia cakap melalui menantu. Katalah nak bawa ni cucu ramai ni, bini dah kata ni, tapi melalui menantu cakap today kita pergi rumah ayah, that kind of thing. Saya tengok mana dia belajar macam ni, mana dia belajar macam ni. Tapi setiap kali menantu baik pergi cari dia dulu, ibu berat dia ni. How old? Menantu 13 siapa? 13 Sri pandai diplomatik. Dia ni talkative. Popek juga. Wife Datuk Sri orang Kelantan juga? Tak, dia orang Port Dickson. Orang Port Dickson. Jawa Port Dickson. Tapi anak-anak cakap ikut kuat cakap Kelantan ke ataupun orang Port Dickson? Tak ikut Kelantan ni slang? Tak ada. Kelantan. Tapi dia kadang-kadang dia faham. Kadang-kadang cakap juga. Kadang-kadang saya ni dia duduk pilih saya juga. Ada. Ya ke? Tapi anak-anak cakap style Kelantan ke tak? Ke Datuk Sri seorang je yang cakap style Kelantan? Dia aja, dia cakap biasa gini lah. Dia cakap bahasa. So Datuk Sri tak boleh dah cakap Kelantan kat rumah? Ya, saya kat luar ada, saya communicate kadang-kadang with friends. Lepas tu kadang-kadang balik kampung kan. Tapi balik kampung my wife cakap Kelantan. Okay. Boleh. Orang Kelantan ni kalau kita pandai cakap Kelantan kan, dia suka. Saya boleh cakap Kelantan tapi orang kata saya cakap Kelantan macam perempuan Siam. Language Kelantan ni sedap sebenarnya. Sedap. Tapi tak semua orang boleh ikut lah. Dia yelah macam cerita bukan Kelantan je lah. Kalau mak mentua ni kan, kalau kita pandai-pandai cakap bahasa, kalau kita orang Perak pun kita pandai cakap bahasa, dia suka. Cuma bahasa Kelantan ni dia bahasa klasik, dia banyak dia punya terminologi yang tak ada dalam bahasa Malaysia kadang-kadang. Yang boleh menyebabkan, katalah integriti kan. Apa dalam bahasa Malaysia dia boleh buat? Apa ada? Integriti dia tak ada satu dia tak ada dia panjang terjemahan je. Dia tak ada jujur, amanah, dia ada banyak. Saya selalu ajar. Ada bahasa Kelantan. Dia panggil jugu. JJ-RU, jugu. Maknanya selalunya katalah kita ada anak perempuan, kita nak anak kita kahwin dengan orang Ju. Ju ni ada integriti baik. JJURUS, Ju. JJURUS. Ju. Jugu.
Juruh. Hmm. Itu maknanya Juruh. orang yang berintegriti lah. Integriti baik lah, semaya tak tinggal gapo dia belakang lah. Juruh dia. Kalau juruh tu masuk belakang integriti etik belakang. So juruh lah. So dia banyak benda-benda yang boleh, kalau kita bercakap tu kita boleh guna, kita guna bahasa tu, contohnya dia beri makna yang tepat tau. Katalah cerita ni accident blam 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 blam, accident kereta pun jatuh gedegeng. Kan? Sekali dengan dengan bunyi efek dia semualah. Bunyi dengan dia punya. Tapi ada lagi terminologi lain lah, saya lupa nak cakap. Tapi banyak yang apabila dia cakap tu, makna kita faham, ini maksud dia dah. Maksud yang tersirat. Itulah. Betul. Saya kalau ajar anak-anak saya pasal integriti, saya kata doing the right thing walaupun tak ada orang yang tengok. Ya, betul. Kan? Maknanya kalau curi benda tu tak ada orang nampak, tapi itu still mencuri. Betul. So, kadang-kadang tak semesti, kadang-kadang orang buat benda sebab ada orang. Sebab tu dia tak buat. Saya kadang dalam talk saya kita panggil metafizik. Metafizik maknanya kalau kita nak buat sesuatu, kita tahu bahawa maknanya okey, satu lagi, kita kaya sebab kita melakukan rasuah, betul tak? Tapi sebenarnya kalau kita kaya tidak melakukan rasuah tak apa, tapi ada metafizik tu bermakna maknanya kita apa kita buat, macam orang cakap kan, God ada tengok. Kalau kita percaya betul, tengok kan. So, tapi dalam cakapan saya dari segi integriti ke korupsi ke, dalam sesi TV, saya selalu cakap, jika sekiranya kita buat sesuatu tak baik, tak ada integriti ke, lepas tu terlibatlah penyelewengan rasuah, kita ingat walaupun kita tak dihukum di mahkamah dunia kan, kita akan dihukum di mahkamah akhirat dan betul tak? Lebih baik kita dihukum di mahkamah sini dulu, kena, so ringanlah di sana, dah kena di sini. Ni sini tak kena, sana kena. Memang tak boleh lari. Tapi banyak orang, tapi yang saya pelik kan, kita punya masyarakat kita ni, Islam ni, kita teori lebih tau. Kita kalau baca Quran ke apa, pergi kursus ke, pergi apa ni, dengar ceramah, nombor satu. Tapi when come to practical, kita kurang. Parking rata-rata, gini lah, buang sampah rata-rata saja. Dan tahu tak, antara negara, ada seorang profesor ni, dia buat kajian, nak tengok negara mana, sama ada Muslim majority ke, non-Muslim majority ke, yang benar-benar mengikut Al-Quran dengan Sunnah. Dia buat kajian, satu profesor nama dia Profesor Hussein daripada Universiti Washington DC. Dia buat kajian 180 negara. Sama dengan kajian yang dibuat oleh Corruption Perception Index oleh Transparency International. Dia buat kaji-kaji. Kalau ikut Transparency International 2018, negeri yang paling bersih sekali Denmark, Sweden, negeri-negeri Holland kecil kan. Tapi Profesor Hussein ni dia buat kajian, saya nak tengok dari segi dia pergi buat survey, nak tengok you ikut Quran ke tak, you ikut hadis ke tak. Maknanya jangan tipu orang, bersih, betul tak? Jangan ambil orang, jangan tipu. Dia buat apa-apa. Dan tahu nombor satu negara New Zealand. Mana New Zealand antara top 3 je lah yang dalam CPI. Nombor satu. Lepas tu Malaysia nanti kita dapat 48. Okey lah. Tapi yang saya herannya Arab Saudi 151. Dah lah dia haram, halal. Patut dia tunjuk contoh yang baik. Maknanya kita ni dari segi teori memang kita bagus. Tapi kalau kita tengok dari segi kita sedih. Maknanya banyak negara-negara yang persisi rasuah tinggi adalah negara Islam. Yang terbaik sekali negara kalau ikut Corruption Perception Index 2018, negara yang paling bagus sekali, paling clean sekali ialah UAE. Itu pun nombor 23 per 180 dan sepatutnya kita dapat nombor 1 sebab kita orang Islam. Kita ikut Quran, kita ikut hadis. Betul tak? Betul. Kita dua ada. So, nak jawab soalan Dan juga tadi, maknanya we have actually, kita ni krisis bukan krisis integriti saja. Bukan saja krisis korupsi. Kita krisis iman actually. Betul tak? Iman sebenarnya.
Kalau kita Kita dah riman, kita tak buat. confused. Yeah, Kita akan exactly. confused. Exactly. Kalau kita riman, how can you get involved in corruption? Betul tak? How can this Kita is lebih, dosa saya besar. rasa orang kata lebih kita berkira tentang benda-benda petty. Benda-benda Yeah. anjing haram ke, benda-benda yang kecil-kecil. Pada benda yang besar lagi kita tak yang benda-benda yang lebih emas kita tak tengok. Kita akan berbahas benda-benda yang gitulah. Ya, Orang lain dah sampai ke bulan, dah nak pergi ke Mars kan. Maknanya Hmm. kita ni dulu kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman kegemilangan Islam tu, kita boleh tengok yang cipta macam-macam sains ke apa, roda ke apa, semua orang Islam. Kenapa dulu kita boleh kan? Sebab mereka ni fokus kepada benda yang benda-benda yang lebih besar lah. Daripada kita duk bergaduh benda kecil ni, tak habis. Ya, Jadi betul. kadang-kadang berlaku bersisih faham, betul tak? Unnecessary lah saya rasa. So lebih baik saya berpendapat bahawa kita naklah seimbang lah teori dengan amalan. Sebab kita nak tunjuk contoh yang baik kepada anak kita, kepada orang luar, parking baik-baik. Kita bersemayang tapi kita park rata-rata. Habis Betul. blok orang macam kata blok apa. Tak, dia kata apa, Kadang-kadang kalau blok tu, kalau you marah orang yang blok tu, maknanya you yang berdosa sebab orang tu nak pergi buat pahala. ya, dan satu Betul. lagi, kadang-kadang Jumaat, ni dia orang marah saya tak kira. Kadang Jumaat, kalau kita tahu kita blok orang, kita kena keluar awal. Betul tak? Katalah dah terpaksa dah memang tak boleh, tapi jangan buat. Terpaksa dah memang dah bang dah habis dah kutubah ke dah habis ke macam mana, ataupun solat dah habis ke, you dah atau waktu Jumaat lah kan, dah nak start dah macam no choice, so you part, tapi habis tu you doa pun pendek, you keluar ni dia doa lagi teman-teman, orang doa belakang habis jam. So mana pahala kita? Betul. Silap-silap kita dapat dosa. So we do not show good example actually, but kita memang sembahyang because you are hoping to get pahala daripada Allah. Kata Allah boleh tengok, memanglah aku bagi pahala kamu, tapi mu buat ni menyusah kau orang ni, silap-silap I minus your pahala, betul? So this kind of thing we have to show good example, being a Muslim, you know. Kalau ikut Al-Quran, hadis. Sebab benda ni semua suruh kita jadi orang baik. Yang best part satu lagi Tan, ni paling stok saja saya. Di Ipoh ada satu situasi pasal Danau Perak. Ada satu situasi dulu di mana seorang penolong pegawai daerah yang in charge mengenai bahagian tanah kan. Jadi dia nak dirasuah oleh seorang kontraktor lah, bukan orang Islam. Jadi dia ajak penolong pegawai daerah ni untuk pergi ke satu restoran. Restoran tu bukan restoran halal. Lepas tu di atas meja restoran tu dia letak arak kan. Dia nasi tak halal lah. Lepas tu kunci tu ada perempuan dalam. Okay. Tapi Dan kena ingat bahawa masa kita kecil-kecil dulu, kita diberitahu oleh ibu bapa kita bahawa arak tu adalah kecing setan. Kita letak sebelah. Betul tak? Betul. Kamu jangan makan ni, benda-benda tak halal ke? Ni benda-benda ni buang. Nasi pun kita buang sebelah. Kunci kita bawa pergi perempuan, kita jalankan sesuatu. Kemungkinan besar sebab masa kita kecil, kita ni dari segi budaya kita tak boleh bincang dengan anak kita mengenai seks. Kita silence itu. Jadi benda ni terlepas pandang dia buat. This is one of the way that we have to relook lah, saya rasa. And you can add in rasuah. Sedap? Betul. Kucing setan, arak tak boleh. Tak, kita kecil-kecil kita tahu. Babi, apa ni tak halal tak boleh. Dan of course dari segi seks haram memang tak boleh, dan juga rasuah. Ini adalah 4 gitu kan. Saya rasa kalau kita boleh start daripada kecil, mungkin 80-90% daripada ni boleh ikut. Sebab memang 20% masih buat lah. Sebagainya kan. Tetapi saya rasa cara tu, kita insyaAllah boleh. Jadi benda-benda ni, saya cakap ni sebab kita pengalaman. Saya mikir balik kan. Benda-benda yang saya jumpa, saya fikir balik. Kita try to think, this should be the sebab dia. Kenapa kita jadi gitu? Maknanya, apa yang
sekarang ni kita nak buat di sekolah, iaitu kita terang sedikit mengenai set jangan kepada anak-anak kita, baguslah. What you can, what you cannot, what do and don'ts kan. Baguslah gitu. Mana sekolah apakah start, sebab budaya kita tak boleh cakap ni, tapi benda lain boleh. Kan? Betul. Jadi mulalah kita benar-benar nak curi. So saya rasa kalau lah dalam implementasi, dalam plan untuk kemajuan masyarakat dari segi integriti, saya rasa kita boleh masuk benda ni dari kecil-kecil lagi, kita dah terap benda ni kan. Sebab masa kita kan, saya sebab dari kecil kan kita tengok tak berani taste tu. Macam makan memang dah tak ada, tapi kadang-kadang kita pergi yang orang bawa pergi, dia kata halal tak halal, itu kadang-kadang balik pun macam ni kan. Tapi bagus terangkan benda ni dari kecil dah. Mana guru Quran ni kena bercakap dah habis Quran, yang 4-5 perkara ni jangan ni dosa besar dah. Betul. Kalau kita bercakap tentang tadi ada penipuan semua, kita tahu sekarang ni banyak orang hilang kerja, ya. Dan tak ada kerja, hilang kerja, gaji kena potong dan sebagainya. Kita cakap norma baru. Apa agaknya ramalan Datuk Seri sendiri, jenayah norma baru yang bakal kita berdepan lepas ni? Kita kena ingat bahawa salah satu daripada sebab rasuah boleh berlaku kerana yang pertama kesempitan ekonomi lah kan, apabila kita tak ada kerja. Kita panggil strain theory tau. Strain theory ni maknanya katalah saya pergi belajar sekarang, anak saya belajar, dia ada kerja, betul tak? Tapi lepas MCO ni, kita tengok-tengok dia tak ada, dia kena buang kerja. Kan? Maknanya sebelum ni dalam strain theory ni, dia telah belajar sungguh-sungguh hingga mendapat degree, cara halal boleh kerja. Tetapi apabila dia pergi apply kerja dengan cara halal tak boleh, dia akan pergi cara haram. Sama ada involve rasuah, mencuri dan berlaku usaha tu tak baik. This is called strain theory. Possible akan berlaku lepas ni sebab ramai orang hilang kerja. Jika sekiranya kita tak ada strategi yang bagus, kita nak keluarkan 250 bilion kerajaan. 100 bilion adalah diberi untuk, kalau tak silap saya, kontrak. Kita kena ingat bahawa kita tak boleh bagi kontrak macam tu saja sebab duit-duit ini adalah duit rakyat dan mungkin kita boleh gunakan untuk memperbaiki jiwa dan juga status dan juga kedudukan masa depan ni budak-budak yang tak ada kerja ni kan. Sebab kita kena ingat bahawa dengan 250 bilion ni, kalau kita tak kontrol, kita bagi ke kontraktor kan macam-macam, selalunya kalau ikut kajian SPRM ni 43% daripada kes-kes jenayah rasuah ni adalah terlibat dari segi kontrak sebagainya. Itu sebabnya saya rasa kemungkinan besar jenayah akan bertambah. Yang kedua, orang-orang yang ada pakar dari segi komputer kan, dia akan scam akan bertambah. Dan juga scam itu begitu senang sekali untuk curi duit dan sebagainya, dan juga untuk tipu orang ramai, makcik-makcik, bukan makcik lah, kadang-kadang pegawai-pegawai kanan, pegawai agensi buat kuasa berkena sebab kita tamak kan. Jadi itu antara crime yang akan terlibat. Dan juga kita kena ingat organised criminal juga akan berbulasa sebab bagi mereka sukar untuk keluar, untuk meropak sebagainya. Jadi selepas ini sudah tentu bajet pun habis kan, duit habis, simpanan habis, maka suatu perkara yang amat besar akan berlaku di mana mereka ini jenayah akan bertambah berlaku jika sekiranya agensi penguat kuasa tidak ada satu perancangan dan juga plan yang baik supaya kita dapat mengatasi masalah ini bukan saja dari segi prevention, bahkan juga untuk membantu supaya mengurangkan kegiatan-kegiatan illegal yang berlaku. Okey, Datuk Seri, last tips mungkin barangkali tips untuk katalah untuk memprotect atau protect diri kita daripada kena tipu. Untuk memastikan bahawa kita tak kena tipu, saya rasa kita jangan tamak. Kita orang Melayu, Bumi Putera, kita dah dapat masuk ASB 6, 7%, 8%. Apakah kita tamak lagi sedangkan orang bukan Bumi Putera tak boleh? Kita juga kadang-kadang ada juga dalam tabur
cakap tabung haji dulu lah kan. Hmm. Begitu tinggi sekali dia punya bonus sebagainya. Apakah kita nak cari jalan mudah dengan apabila ada saja tawaran-tawaran yang too good to be true. Kan? Hmm. Mana boleh orang bagi you 20% interest sedangkan bank berbagi 4-5% kan. Jadi benda-benda perkara yang sedemikian jangan terlibat. Dan kita kena ingat dalam urusan bank, polis, mahkamah, SPRM, dia tak akan call kita. Jadi kalau ada orang menyatakan saya daripada mahkamah begini, cik ni, duit encik ni telah dimasukkan oleh orang jahat dalam akaun, jadi cik ni boleh disabit di bawah akta anti money laundering. Ya. Sedangkan selalunya orang akan takut sebab penjahat ni dia akan gunakan special software yang mana apabila dia call kita, dia keluar nombor balai polis. Betul. Apabila dia call kita, keluar nombor, dia kata okey saya akan pass bank negara. Dia pass bank, keluar bank negara. So kita berhati-hati kalau kita dapati orang yang tanya mengenai cik ada saman mahkamah ke, cik ada kes rasuah ke, letak telefon. Itu. Kalau kita tak puas hati, rasa gelabah mungkinlah kita zaman muda dulu ada termakan, terminum kan. So kita call SPRM, tanya betul ke saya begini, kita call polis. Jadi itu merupakan satu perkara yang banyak kali kita pesan tetapi sehingga sekarang kita masih lagi nak untung cepat, tetapi ada yang hilang bukan setakat 500, ada yang hilang berjuta-juta. Termasuk love scam. Love scam ni selalunya kita kena ingat, selalunya love scam ni dilakukan oleh orang-orang luar dan mereka sudah tentu akan mencari orang-orang yang baru pencen, yang ada duit ataupun janda-janda yang kaya dan sebagainya. Kadang-kadang janda-janda ni sampai boleh menghantar duit sampai membeli rumah, baiki rumah sebagainya sampai dia tipu yang macam itu. Jadi itu sebabnya kita kena ingat, lebih baik bagi saya untuk anak-anak muda kita yang banyak berkeliaran dan juga bersahabat dengan warga asing, saya minta maaf, cubalah sedaya upaya walaupun mereka ni muka macam Shah Rukh Khan dan sebagainya, cubalah sedaya upaya cari orang lokal walaupun hitam sikit tetapi dari segi jangka masa panjang kita akan untung. Sebab kita kena ingat mereka ni bukan semata-mata, kebanyakan daripada mereka ini bukan semata-mata nak kita kerana cinta kita tetapi nak nama kita untuk berniaga, yang kedua untuk gunakan kita. Dan kalau kita juga berkawan dengan orang dengan South America, dengan juga Afrika, kita kena ingat bahawa banyak daripada kedai-kedai dadah ni terdiri pada orang Melayu ni yang berada di luar negara, lebih kurang 266 orang tunggu untuk dijatuh hukum. Kerana kita kena ingat bahawa orang-orang seperti orang di Afrika, yang duduk di sini ataupun datang ke sini, mereka ni nak kita bukan kenapa, dia nak menggunakan kita selain pada, kalau kita ajak dia jadi boyfriend, dia nak ajak menikah, dia pun nak, tukar agama pun nak, tapi dia masih pakai salib lagi. Dan sampai satu masa dia akan bawa kita balik kampung dia. Apabila balik kampung dia, dia akan bawa satu beg dadah. Kita bawa. So apabila nasib baik boleh lepas. Nasib tak baik tak lepas, yang tu 266 orang kena. Itu sebabnya lebih baik carilah orang tempatan, walaupun bodoh, walaupun miskin, tetapi dalam jangka masa saya rasa bapa kita pun happy. Dan kita kena ingat bahawa niat mereka ini selalunya tak baik. Niat mereka adalah untuk berniaga dadah dan niat mereka adalah untuk mendapatkan lesen untuk berniaga di Malaysia tetapi menggunakan kita. Kita kena ingat, apabila saya pasti kalau mereka kaya kelak, mereka dah ada duit, mungkin dia tinggal kita, dia kahwin dengan orangnya lebih cantik lagi. Itu sebabnya tapi bukan kita semua, Datuk Sri, ya. Bukan semua, tapi kena berwaspada. Saya rasa bukan semua, tapi majoriti daripada budak-budak muda sekarang ni yang frust ditinggal oleh kekasih, budak-budak muda ni banyak berkawan dengan orang-orang bahasa asing. Sebab ada satu quotation yang dibuat oleh kawan saya yang menyatakan bahawa apabila kita pergi ke gedung yang besar ke, IKEA ke mana-mana kan, apabila seorang wanita Melayu bertanya kepada lelaki Melayu di mana bilik air,
selalunya lelaki Melayu ni akan tunjuk macam tu. Tu. Tetapi apabila kita tanya kepada orang Afrika ke orang South America, dia bukan saja akan tunjuk, bahkan juga dia akan dukung kita masuk dalam toilet. Kita masuk dalam segala. Ini bermakna bukan maknanya dia buat gitu. Maknanya ayat manis dia tu sehingga kita menganggap seolah dia dukung kita lah. Sebenarnya cara dia cakap kita, dia respect kita tu Very lain. gentleman lah, gentleman. Dan itu merupakan pancingan. Jadi saya katakan bukan kita tak boleh kahwin dengan orang luar, tapi hendaklah kita buat due diligence checking. Kalau kita betul-betul nak kahwin dengan orang luar, kita check dia punya ni, dia ni siapa dia, kerja di mana, mak bapak di mana. Banyak syarikat-syarikat yang boleh. Alah, sekarang ni budak-budak Gen Y ni, you Google lah, you ambil nama dia, you ambil dia punya email, you Google, dalam tu kita boleh tahu cerita. Kalau dia ada kes, awak cerita kan. Takkan tak boleh buat. So kita pergi check. Kan? Itu je untuk kita buat. Tapi Datuk Sri, satu itu yang macam ni kedai dadah dan sebagainya kan. Tapi orang kita ni pun juga sudah semakin menipu, yang dan saya paling tak suka tu dia gunakan kes-kes sedih, minta donation, lepas tu masukkan ke akaun. Tu semua tu Banyak. Pasal kita lepas tu orang kita pun cepat kesian, letak duit, viral kan, ini perlukan bantuan dan sebagainya. Banyak sangat benda tu berlaku sekarang ni. Saya setuju sebab kadang-kadang saya ada tanya dan juga ada bekas pegawai saya macam di BPR kan. Dia buta tapi dia jual tisu. Boleh 200-300 hari dulu tau. Sekarang 500 dapat. Wow. Kalau you mari di Taman Tun, saya dengar Taman Tun tu ada seorang tu jemaat boleh 500. Dia dapat lebih banyak kita. Dan kadang-kadang saya yang sedih tengok apabila habis tu dia balik taksi, dia balik mari dengan sindiket mari ambil dia, mari hantar dia kan. Jadi benda sedemikian bukan memberi gambaran yang baik. Dan seperti Dan cakap lah, banyak juga orang yang pandai dalam IT dan juga orang biasa ni banyak suka menipu. Untuk hidup dia menipu dan juga makan minum dia, hidup dia menipu. Jadi ini merupakan satu perkara yang tak baik sebab kita kena ingat kalau ikut Mark Twain, Mark Twain kata clever squirrel jump, one day fall to the ground also. Sepandai-pandai tupai melompat, satu hari jatuh ke tanah juga. Mark Twain cakap bahasa Melayu pula macam bahasa Kelantan pula. Sajalah kita kalau kita tak sebut Mark Twain dia orang tak dengar. Sebenarnya itu perumpamaan Melayu ditranslate ke bahasa Inggeris. Clever squirrel jump, one day fall to the ground also. Saya pertama sekali saya guna. Saya pepatah tu sebenarnya saya memang pegang daripada muda sampailah sekarang ni. Sepandai-pandai tupai melompat tu. Mark Twain punya ni peribahasa ni. Sebab saya percaya benda tu satu hari kita akan kena kan. Itu yang saya selalu beringat bila nak buat apa-apa. When you reach. Ya, betul. Saya pertama kali saya guna benda ni dalam media ialah semasa raiding yang dibuat di rumah bekas isteri Perdana Menteri kan di satu gedung tu lah. Jadi saya buat mengulas untuk satu daripada mula-mula saya pagi tu, malam tu saya jadi tamu dia. Tamu sampai sejam, saya balik pukul 11-12 dia telefon balik. So live buat penerangan mengenai apa akan jadi barang tu diangkut kan. Sampai pukul 4 pagi kita panggil moderator. Host. Anchor. Host tanya. Dia tanya, saya duk mikir kalau saya tak jawab ni saya lupa. Dia tanya, so what are you going to say about MBCC? Saya tak jawab tu, saya bagi tahu last kali apa saya cakap mengikut Mark Twain, clever squirrel jump, one day for dia kita panggil viral. Ada dekat 700,000 orang. Saya jual lepas tu. Lepas tu Dan, kalau you tengok, dan best part, kalau you pergi ke Facebook di KL, dia tulis itu, clever squirrel. Lepas tu dia bubuh. Lepas tu bawah tu dia buat yang untuk orang yang buta ni, bawah tu dia ada kata. Dia ambil kita punya teknologi. Lepas tu ada buat t-shirt apa kan. But dia orang memberi impact yang bagus. Kalau tidak, macam dah cakap lah, jangan percaya benda ni.
whatever you do lah, I think one day you fall. Dan satu lagi last apabila kita kena tangkap SPRM dan Eric Chia ni dia habiskan pewajar rugi lebih kurang 3 bilion. Tapi SPRM tangkap dia, kes dia berjumlah 760 juta lah. Kita kena ingat, white collar criminal ni, dia ada duit. Apabila ada duit, dia boleh hire the best lawyer. Dia hire the best lawyer, selalunya dia boleh menang. Lepas tu Eric Chia ni, dia hire satu profesor untuk define apa itu corruption. Oh, okay. Tengok kes dia menang. Lepas tu one reporter jumpa dia, cakap, wah, Tan Sri must be very happy. Tanya dia, no actually. Dia kata, I'm very sad. Dia dah duduk kursi roda dah. Dia kata, before I was arrested, when I put my hand, there were 200 hands putting on my hands. Lepas tu dia kata, but after I got arrested, I put my hand, there were no hand put on my hand itu. And they label me as a crook. I lost my wife. Lepas tu dia kata, anak dia lari ke UK. Itu Tan Sri Eric Chia ambil berbilion. Kan? Dia pun kalau kena masuk jail pun 6 tahun, 3-4 tahun, keluar dia ada duit. Kita ni kalau ambil 2-3 ribu, dah lah tak ada duit. Kita hire fly by night kan. Tengok kadang-kadang lawyer tu datang office, datang mahkamah, Sila-sila hakim get fed up, bagi 10 tahun kita duduk dia. Jadi kita kena ingat, benda-benda sedemikian hukuman dia sama walaupun jumlah kita ambil macam tu. Dan kita akan ada hina. Esok orang lalu depan muka kita tengok, itulah cucu Pak Man tu. Dia kena tangkap SPRM. Tak habis-habis tau. Datuk Sri, last. Apa ramalan Datuk Sri sendiri tentang kes Datuk bekas Perdana Menteri? Datuk Sri Najib punya kes. Apa agaknya akan berlaku? Ya, macam ni. Apabila dia kes mahkamah ni, apabila defense call, apabila dia dipanggil untuk membela diri, maknanya selalunya dah ada kes. Dah ada prima facie. Jadi adalah menjadi tanggungjawab pihak peguam bela lah untuk memberikan hujah-hujah dia lah, menggunakan untuk raise reasonable doubt kan, untuk meragukan kes. Tapi kawan-kawan saya cakap lah, saya pun tengok dalam sama antara kita, dia kata macam sekarang ni agak sukar sebab tapi saya tak pastilah. Sebab dia punya defense tu dia tolak tai chi kepada orang lain lah. Ya, itu je lah. Mana orang lain buat. Tapi mengikut pandangan apa dalam grup tu, menunjukkan bahawa ada prima facie dan juga kemungkinan besar beliau akan disabit lah. Tapi kita kena ingat, satu perkara yang paling mustahak sini ialah kita nak pastikan bahawa hakim tu adalah hakim neutral dan hakim tu membuat keputusan berdasarkan kepada fakta, tak kira ada kes ke tak ada kes. Berdasarkan kepada fakta, okey? Tak ada kes, you cakap tak ada kes. Berdasarkan kepada fakta, ada kes, you kata ada kes. Sebab kalau tidak, seperti saya nyatakan tadi, hukuman kita bukan di dunia, di akhirat. Itu sebabnya kita tak nak seperti luar negara, apabila dia nak buat sesuatu kes tu, dia letak hakim dia. Jadi you boleh menang lah. You boleh kalah lah, you boleh menang. Jadi perkara demikian, kita harap tak berlaku di negara ini. Kita naklah, maknanya hakim kita tu hendaklah menjalankan tugas clever squirrel. Hendaklah berjalankan tugas berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan juga memberi keputusan pada evidence yang kita ada. Sama ada kes, dan sudah tentu sebagai seorang hakim dan juga orang akan hormat kita dan juga negara kita juga akan dihormati. Baik, terima kasih Datuk Sri Akbar Sattar. Seronok. Selalu memang fun cakap dengan Datuk Sri. Nanti kita jumpa kat Curve lah lepas PKPB ni. Nak juga rasa teh Pakistan rebusan teh tu. Ya? Boleh. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah kita chat soon Datuk Sri. Mungkin topik-topik lain banyak sebenarnya kita nak cakap. Kita boleh bincang-bincang topik-topik lain mengenai anak muda, mengenai crime lain, mengenai dari segi future punya pelajaran kan. Betul. Ya, betul. Mana sekarang ni apa yang kita belajar ni boleh survive, boleh cari kerja ke 10 tahun lagi tak? Betul kan.
Okey Datuk Seri, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya. InsyaAllah jumpa ya. Raya. Okay, bye. Talk soon. Bye. Thank you. Bye.